Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada anda semua. Menyambut Aidilfitri dikala menghadapi tantangan global baru yang tidak pernah ada sebelum ini. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 bukanlah sesuatu yang kita harap atau dambakan. Namun, jangan jadikan ia sebagai penghalang untuk kita terus meraihkan Syawal yang mulia ini dengan penuh rasa kesyukuran dan riang gembira. Walau tidak bertentang mata dengan semua ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat andai tahun ini, salam kemaafan masih boleh disampai. Rasa kasih sayang masih boleh diungkap. Dalam kita berhati-hati melaksanakan penjarakan sosial dan kawalan pergerakan, peri pentingnya adalah silaturahim sepatutnya terus disemai. Jangan biarkan kemeriahan Aidilfitri tahun ini berkubur, tetapi semarakkanlah semangat perjuangan demi mencapai kemenangan mujahadah yang hakiki. Maka dengan ini saya, isteri dan anak-anak serta staf-staf di Kedutaan Besar Malaysia di Cambodia ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada rakan-rakan dan seluruh ahli keluarga yang berada di Malaysia dan di mana pun anda berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati dan melindungi kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami warga kerja di Kedutaan Besar Malaysia di Cambodia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan kepada anda di luar sana. Anda sekarang sedang menonton Awani Pagi. Sebenarnya Lebaran Awani ni, saya Jijik Ahmad tidak berseorangan. Saya bersama Hakim Rahman yang bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC di sana. Hakim, selamat Hari Raya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Hari Raya Gigi. Apa khabar? Betul lah tu. Betul lah, kenalah baju kita ni. Sedondol lah, berduet sepasang. Okey, tapi di kala ini, di pagi raya ini mungkin sangat berbeza ya. Bila kita berdua bersiaran pada hari pertama Hari Raya Aidilfitri, belum lagi makan ketupat dan lemang. Atau Hakim tak sempat menjamah pagi tadi? Saya pagi-pagi tadi sempatlah sebelum keluar rumah tu dapatlah minum seteguk kopi, lepas tu makan buah, alas perut lah katakan. Maklumlah raya kali ni berbeza, tapi bagi saya yang bujang ni tak berapa nak berbeza sangatlah bila tak boleh nak balik raya. Tapi tak apa, memang giliran saya untuk bekerja tahun ini dan seperti rakan-rakan kita yang lain pun yang mungkin tahun ini dapat cuti dan juga mereka di luar sana yang tahun ini nak bercuti tapi tak boleh balik pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga. Jangan risau, ini kebiasaan baru dan kita masih lagi boleh berhubung antara satu sama lain. Dan kita nak terus ke item pertama. Kalau kita lihat sejak kebelakangan ini 2-3 bulan ni ramai yang sudah berada di rumah. Ini tidak kurang juga pagi ini yang sangat istimewa ni pastinya solat sunat Aidilfitri. Cakap mengenai solat sunat Aidilfitri ni kadang-kadang ada yang jadi orang kata apa, imam bidan terjun. Kalau tak tahu macam mana, maklumlah bukan kita tak tahu, kadang kita terlupa sebab dah lama kan. Yelah, raya bukannya hari-hari kan, setahun sekali kan. Ini kita ada sediakan panduan ataupun kit untuk bakal-bakal imam di luar sana kepada mereka yang nak mengimamkan solat Aidilfitri tapi mungkin terlupa, kami sediakan kit panduan ini. Ini kalau boleh baca artikel ini di astroawani.com yang mana buat semua bakal imam solat sunat Aidilfitri, ini panduan buat anda. Dan kalau anda boleh baca di sini beberapa perkara yang amalan yang kita boleh lihat, bermula dengan takbir raya, apa bacaannya dan niatnya. Mereka yang menjadi imam solat sunat Aidilfitri pada tahun ini bolehlah menggunakan artikel ini sebagai panduan untuk mengimamkan jemaah anda sebentar lagi.
Okey, dan dalam masa sama juga, ini kita kena beringat je, waktu Hari Raya ni kita dah berbulan-bulan kita ingatkan normal baharu. Tiada lagi bersalaman, peluk cium kerana ianya boleh meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Kita raya juga, tapi jangan kita lupa waktu-waktu raya ni masih ada lagi jangkitan COVID-19. Ini untuk elakkan, kenapa kita disarankan tak digalakkan untuk salam, peluk, cium kan, dan kita tukar kepada normal baru. Dah tak salam lagi tapi kita tunduk, letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat, ataupun kalau nak nampak lebih cool sekali, lagalah siku tu. Jangan belaga kepala sudah kan. Ini antara nasihat yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham berkenaan dengan pesanan untuk tidak cium, peluk terutamanya golongan berisiko. Golongan berisiko ni siapa? Warga emas, mereka yang mempunyai sakit-sakit kronik seperti mungkin asma, lemah jantung, darah tinggi, kencing manis. Sekarang ini mereka adalah golongan berisiko, dan juga kanak-kanak. Bukannya tak salam, peluk, cium tu tak sayang. Sayang Gigi kan. Tapi ada cara lain untuk kita menterjemahkan rasa kasih dan sayang dan juga menghargai ahli keluarga kita. Dalam masa yang sama kalau kita lihat pesanan-pesanan ini merupakan satu pesanan yang baru dalam senario ini. Tak boleh bersalam, tak boleh sembahyang raya, tak boleh pulang ke kampung, dan bila pesanan ini ditekankan banyak kali lebih-lebih lagi oleh frontliner kita mengenai elakkan salam selepas solat, elakkan salam, cium dan cium ibu bapa tu, rasa sedikit macam walaupun kita kena terima senario baru ni, tapi dia rasa macam tak lengkap kan kalau macam tu, tapi kita terpaksa melakukannya kerana kita tidak mahu perkara ini maksudnya rantaian COVID-19 itu menular. Tapi kita nak dengarkan juga pesanan penuh daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai perkara ini. Apa yang penting ialah dalam musim perayaan ni kita kena pastikan kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Jadi dengan tindakan yang positif iaitu mengikut yang patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan, mungkin kita boleh mengurangkan jangkitan COVID-19. Dan nasihat kita kepada mereka yang tidak dapat meraihkan Aidilfitri dengan keluarga, jadi kita menasihatkan mereka ini merupakan satu pengorbanan mereka kepada negara supaya kita sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, dalam masa yang sama kita nak melihat senario baru ini ataupun norma baru ini pada hari pertama ataupun hari raya Aidilfitri pada tahun 2020. Kita akan bersama wakil Esra Awani di Pahang, Syahirah Yahya, yang juga sudah bersedia untuk paparkan suasana yang mungkin berbeza. Apa yang boleh Syahirah kongsikan bersama Awani pagi hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Hai. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Syahirah. Raya. Selamat Hari Raya. Saya kini berada di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah 1, Kuantan. Dan apa yang boleh kongsikan di kawasan sekarang, tengok lengang. Dan walaupun lengang, kalau kira-kira tahun lepas, sebelum norma baru ni, pukul 7.30 pagi lagi, kenderaan berpusu-pusu di sini, penuh dah orang dah beratur untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri di sini. Dan kalau boleh digambarkan, ada juga beberapa mereka yang cuba untuk cuba-cuba nasib juga solat jemaah solat sunat Aidilfitri di sini. Dan di Pahang, di seluruh Pahang, di lebih 600 masjid dan juga 1,600 surau memang tiada solat sunat Aidilfitri. Yang ada yang boleh dilakukan hanyalah kepada petugas masjid, iaitu imam, bilal, jaga dan juga AJK masjid dalam 3 orang macam tu. Saya dimaklumkan di Masjid Negeri ini akan ada solat bersama petugas masjid pada pukul 8.30 pagi yang akan diimamkan oleh Imam Zunur. Dan tempat lain memang tak ada.
Jadi suasana memang sepi, hening dan rasa sayu juga kerana saya di sini dengan saudara Zalani saja di pekarangan. Dan ada juga petugas masjid yang sudah datang membersihkan masjid pada pagi ini. So kalau boleh dikongsikan, di Pahang juga masih lagi tidak dibenarkan amalan menziarah kubur selepas solat sunat Aidilfitri. Jadi semua akan solat sunat Aidilfitri di rumah masing-masing. Jadi ketua keluarga bolehlah menjadi imam kepada keluarga di rumah masing-masing. Jadi inilah yang kita perlu terima demi kebaikan bersama di Pahang dan di seluruh Malaysia. Perlu menerima norma baharu, ya? Syaira. Ya. Hello? Ya. Syaira, memandangkan kita dah tak boleh pergi masjid, dah tak boleh pergi surau, bukan dihalang agama tu, tapi boleh buat, ya, cuma ditukar betul. tempat je solat di rumah. Macam Syahira tadi sempat tak bersama keluarga menunaikan solat sunat Aidilfitri, ataupun dah mula dengar jiran-jiran dekat sebelah dah takbir, dah lawan takbir walaupun tak dapat pergi masjid? Saya dengar takbir daripada subuh tadi. Sayu. Tapi saya tak sempat kerana pada pukul 6.45 pun sudah pun berada di sekitar bandar. Okey, baik Syairah, terima kasih dengan perkongsian itu. Okey, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Syairah, terima kasih. Ya, Selamat itu Raya, tadi Syairah. Hakim Syairah Yahya, wakil dari Pahang, membawakan kita suasana hening, suasana sunyi sepi di pekarangan masjid. Yang mana kalau saya boleh kongsikan semalam juga, antara suasana berbeza yang saya dapati adalah kenderaan penuh di jalan. Biasanya kalau di bandar, waktu-waktu ni dah kosong dah, semua pulang ke kampung, tetapi penuh sebab semua orang tak dapat balik ke kampung, tak boleh merentas negeri kan Hakim? Dan yang lebih berbeza adalah pagi ini saya dapat minum, dapat makan selepas pukul 6 pagi. Rasa macam lain lah. Tapi inilah, dah tak berpuasa sebulan kan. Tapi kepadaan amalan sunatnya adalah untuk kita menjamah sedikit makanan untuk sebelum kita menunaikan solat sunat Aidilfitri. Tapi apa pun, kita banyak lagi nak kongsikan. Lepas ni kita ada kongsikan, ada sedikit tips panduan macam mana nak pergi beraya rumah orang. Dan kita juga nak berlintas langsung dengan rakan-rakan wakil Esrawani yang berada di seluruh Malaysia dan juga apa ceritanya diaspora Malaysia di bahagian lain di dunia ini. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sekarang dalam mood Lebaran Awani, yang mana anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Hakim Rahman sejak pukul 7.30 tadi. Dan kita sebenarnya seperti yang Hakim cakap sebelum kita berhenti rehat tadi, kita akan bawakan perkembangan atau perkongsian bagaimana raya disambut di beberapa negeri utama di seluruh Malaysia. Dan Hakim, kita akan terus ke Kelantan bersama Muhafandi Muhammad, wakil Astro Awani di sana. Abang Fandi, boleh kongsikan apa mungkin norma baru, perbezaan yang Abang Fandi boleh lihat ketika ini? Baik, terlebih dulu saya nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada Gigi dan juga Hakim serta rakan-rakan yang terpaksa bertugas di pagi yang mulia ini, termasuk yang berada di pejabat dan juga studio dan juga belakang tabir. Saya kini berlintas langsung dari pekarangan Masjid Sultan Ismail Petra, masjid negeri kedua di Kelantan ini, di mana seperti yang telah kita laporkan sebelum ini, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan tidak membenarkan penganjuran solat sunat Aidilfitri di kesemua masjid di Kelantan ini. Begitupun kebenaran hanya diberikan kepada imam tua, imam muda, Bilal dan juga Siap untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid masing-masing. Dan apa yang dapat saya kongsikan daripada Kelantan ini, biasanya Kelantan ini terkenal sebagai negeri yang selalu menerima jumlah kepulangan anak perantauan yang tinggi. Namun situasi ini telah pun berbeza, di mana jalan-jalan utama, jalan-jalan yang masuk ke Kelantan dikatakan lengang pada hari ini.
Begitu juga dengan suasana di jalan raya pada ketika ini yang mana kesemuanya sunyi sepi. Saya juga berada di masjid ini, ada beberapa jemaah yang cuba datang untuk menunaikan solat sunat, namun mereka tidak dibenarkan berada di pekarangan masjid. Mereka diminta supaya pulang. Seperti yang kita ketahui bahawasanya mungkin ada setengah penduduk dan juga orang ramai yang tidak mendapat mesej ataupun tidak mendapat perkhabaran mengenai larangan menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid seluruh negeri Kelantan ini. Dan norma baru ini saya kira sebagai satu kelainan yang amat luar biasa, di mana jika sebelum ini sambutan Aidilfitri di Kelantan ini agak meriah. Bukan saja kita dapat saksikan sebelum ini masjid-masjid negeri ini akan dipenuhi oleh jemaah yang seperti di masjid ini sebagai contohnya. Jika solat sunat Aidilfitri, kebiasaannya jemaahnya akan merangkumi ataupun melebihi daripada angka 4,000 ataupun 5,000 orang, namun pada hari ini sunyi sepi. Hanya ada beberapa orang sahaja, termasuk imam tua, imam muda, Bilal dan juga Siak, serta mereka yang terlibat dengan kerja-kerja pembersihan di pekarangan masjid ini. Dan ini satu pengalaman yang baru buat diri saya sendiri. Kita dapat melihat dan menyaksikan satu sejarah tercipta bahawasanya sambutan Aidilfitri di Kelantan pada tahun ini sepi suram dan sunyi. Begitu Hakim dan juga Gigi. Fandi, biasanya kalau kita lihat dekat Kelantan ni meriah lah. Bukanlah dekat Kelantan saja, di semua tempat di pelosok Malaysia, di seluruh pelosok Malaysia ni pun meriah juga raya kan. Kalau saya nak pulang ke selatan tu, di Lebuh Raya, utara selatan plus menghala ke selatan tu penuh sesak. Memang kalau biasa perjalanan 3,5 jam tu jadi 6 jam ataupun 5 jam. Dan saya pasti juga nak pergi ke Pantai Timur, ke Kelantan, ke Terengganu juga situasinya hampir sama. Tapi kali ini dia macam beza sikit. Ataupun macam mana Fandi lihat jalan-jalan di sekitar Kelantan? Biasa kita tengok, yelah rumah-rumah dekat Kelantan tu penuh dengan kereta-kereta, sanak saudara, warga-warga, orang kata apa, siap-siap kita yang duk merantau ni patah balik balik Kelantan. Macam mana keadaannya sekarang ni? Adakah lengang, kosong ataupun mereka dah berkumpul dengan sanak saudara terdekat saja di dalam negeri? Benar Hakim, jika kita dapat lihat ataupun dapat imbas kembali pada sambutan Aidilfitri tahun lepas, di mana sekitar 15 ke 16 jam untuk seorang perantauan pulang ke Kelantan disebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas di pintu keluar, di Gombak, Bentong, seterusnya menghala ke Kuala Lipis, memasuki Gua Musang, semuanya dilaporkan mengalami kesesakan. Namun sejak beberapa hari yang lepas, kesesakan itu tiada. Hanya berlaku 2 hari sebelumnya, kesesakan di pintu masuk di Gua Musang kerana pihak kerajaan negeri melakukan ujian saringan COVID-19 di pintu masuk. Dan situasi ini juga saya dapat saksikan di rumah-rumah dan pekarangan rumah termasuk di kampung-kampung yang mana jumlah kenderaan juga berkurangan dan rata-rata ibu bapa yang saya sempat temui memaklumkan kebanyakan anak mereka tidak dapat pulang berhari raya di Kelantan ini. Dan bagi mereka yang terlepas pulang ke Kelantan, mungkin disebabkan oleh permit yang diluluskan sebelum ini, mereka boleh melakukan perjalanan sebelum arahan tidak membenarkan aktiviti retas negeri. Mungkin ada kata peringatan atau pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri supaya mereka turut mengambil langkah menjaga kebersihan. Ini kerana kes denggi di Kelantan dilaporkan meningkat. Jadi kita dengarkan dulu nasihat daripada Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan. Jadi kalau kita lihat selepas pada fasa PKP 1, 2, 3 dan 4, kita nampak ada peningkatan kes denggi. Jadi seperti yang musim-musim perayaan yang lepas jugalah, kita jangkakan kes denggi akan meningkat. Kerana kita jangkakan akan ada kemasukan-kemasukan daripada kawasan-kawasan luar. Daripada kawasan-kawasan yang tinggi kes denggi, yang ada wabak yang akan masuk ke Kelantan. Jadi utamanya dalam konteks denggi ini, utamanya untuk memastikan bahawa tempat-tempat pembiakan Aedes itu dapat kita musnahkan utamanya. Dan sekiranya mereka mempunyai tanda-tanda jangkitan denggi, dapat rawatan dengan segera, ya. Dan yang penting ialah bagaimanakah untuk kita sama-sama memastikan bahawa yang duduk di KL itu ataupun tempat wabak itu tidak balik ke Kelantan lah, ya. Ya.
Jadi itulah nasihat saya, tapi yang pentinglah bagaimana kita memastikan tempat pembiakan itu tidak kita musnahkan secara berkala, bukan saja di musim perayaan tetapi setiap waktu. Tambah lagi dalam musim PKP ini 1 2 3 4 dan bersyarat ini banyak masa kita berada di rumah, ini masa untuk kita melihat kawasan persekitaran. Ya, itu satu peringatan yang sangat penting ya untuk warga Kelantan, lebih lagi bila kes denggi ni sudah meningkat. Abang Fandi, sebelum kita mengakhiri ya cross kita ni, Abang Fandi boleh kongsikan juga apa mungkin Abang Fandi dah makan pada pagi ini dan apa mungkin aktiviti sebagai petugas media pada hari ini di sana. Kali ini, baru Fandi. kita dapat mendengar suara takbir di masjid takbir di ini. belakang tu. Terasa juga sayu kerana sebelum ini kita dapat menyaksikan kehadiran jemaah ataupun orang ramai untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid. Namun keadaan ini sudah berbeza. Dan bagi saya sendiri, saya mungkin akan pulang ke rumah, berada di rumah kerana sejajar dengan arahan ataupun larangan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Bagaimanapun suasana hari raya itu saya tidak mahu hilang begitu saja. Kita cuba gunakan masa yang ada, ruang yang ada itu untuk kita meraihkan sambutan Aidilfitri pada tahun 2020, tahun PKP ini. Gigi dan juga Hakim. Ya, terima kasih Abang Fandi untuk laporan itu. Sebab pula dengar takbir raya di belakang tu, walaupun kita berada di norma baru, raya dengan senario ataupun situasi yang baru, kita harapkan bahawa Aidilfitri ini tidak jauh berbeza dengan Aidilfitri yang lain ataupun semangatnya itu. Terima kasih Abang Fandi. Dan Hakim, itu saja yang dapat kita kongsikan pada awani pagi ini, dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda di luar sana dan kepada ibu bapa, adik-beradik semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Mungkin Hakim ada ucapan raya juga. Oh, saya rasa kita tak banyak masa untuk kali ini, tapi kita akan kembali bersiaran jam 8.30 pagi nanti. Ada banyak lagi tips yang kami nak kongsikan. Untuk itu setakat ini daripada kami, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pastikan jarak sosial, jaga kesihatan diri dan raikan Syawal dalam kesederhanaan. Saya Keraman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.